Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk semula ke dalam surah yang seterusnya iaitu surah Al-Alaq. Maka dalam surah Al-Alaq ni background cerita dia apa dia? Baca. Bukan. Kalau mana-mana tafsir pun mesti menceritakan bahawa ini adalah wahyu yang pertama. Al-Alaq tulis kat situ zygote. Segumpal darah. Alah. Zygote. Boleh? Baik, saya baca sedikit pendahuluan cerita tersebutlah. Mengapa mengatakan bahawa kami Abdul Razak berkata Ma'mar pada mulanya. Jadi Aisyah cerita. Macam mana boleh turunnya wahyu ni? Maka Aisyah bercerita pada kata, mulanya wahyu datang kepada Nabi ialah dalam suatu mimpi yang benar di dalam tidur. Maka tidaklah beliau bermimpi suatu mimpi melainkan dia datang dalam sebagai waktu subuh tu, pagi. Nabi mimpi macam dia waktu fajar. Boleh? Macam fajar ni lah. Nabi subuh. Kemudian itu timbullah pada beliau keinginan untuk bersepi-sepi ataupun untuk dia beruzlah lah. Dia nak berkhalwat dekat Gua Hira. Timbul perasaan tu, tiba-tiba datang macam cuaca subuh tu. Dia rasa dia nak bersendirian lah, dia kata tu kan. Lalu pergilah beliau ke Gua Hira. Boleh? Bertahannuth, iaitu berta'abbud menyembah Allah. Dia mula nak memuhasabah dan sebagainya lah. Beberapa malam dapat dihitung untuk beliau disediakan pembekalan. Boleh? Untuk beliau disediakan bekal lah. Maka Khadijah buat bekal untuk Nabi naik atas lah. Boleh? Kalau telah selesai beribadah demikian, beliau pun pulang kepada Khadijah. Beliau sediakan lagi bekal dan beliau naik semula ke gua itu. Pada suatu ketika sedang dia bertafakur, datanglah malaikat kepadanya. Kalau kat dalam kitab Rahik Makhtum tu, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang. Faghattani. Lalu dia kata apa kat situ? Lalu Iqra. Qala Iqra. Lepas tu Nabi pun balas. Ana biqari. Dia kata tu. Aku mana? Dia kata tu. Faghattani hatta balagha minnil juhdu. Sampailah Nabi, dia peluk tu sampai Nabi keluar dia punya macam bunyilah macam tu. Sampai balagha minnil juhdu faqala Iqra. Lalu malaikat Jibril cakap baca. Dia kata faqultu ma ana biqari'in. Aku bukan boleh baca pun, baca apa? Boleh? Saya tidak pandai membaca. Lalu dilepaskan, dia kata bacalah lagi sehingga bacalah. Lalu yang ketiga, lalu berkatalah malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. 5 ayat turun mengajar kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Itulah. Setelah sampai di hujung tersebut, malaikat pun hilang. Dan tinggallah beliau seorang diri dalam kengerian. Lalu beliau segera pulang kepada Khadijah berkata, Zammiluni, Zammiluni. Haji Muzammil ada dalam ni. Maka selimutlah aku. Sampai rasa dingin itu hilang, lalu berkatalah beliau kepada Khadijah, Hai Khadijah, apakah yang telah terjadi kepada diriku? Lalu ceritakanlah segala yang telah beliau alami itu. Akhirnya Khadijah berkata, lalunya Rasulullah berkata, aku ngeri atas diriku. Dia kata itulah. Lalu Khadijah menjawab, kalla, bukan macam tu. Tak usah engkau takut, tetapi gembirakanlah hatimu. Kerana menurut aku, demi Allah, tidaklah Allah akan mengecewakan engkau selama-lamanya. Kerana engkau adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahim. Memikul yang berat, menghormati tetamu. Suka membantu orang dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Maknanya ni isteri yang cakap macam tu.
Lalu dibawalah beliau oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan beliau adalah anak kepada anak pakcik Khadijah lah. Dan dia itu telah masuk Nasrani di zaman jahili dan pandai bahasa ni lah. Pandailah kitab-kitab Injil semua ni. Lalu sebagai salinan bahagian, dan ketika dia jumpa tu, dia adalah seorang yang buta dan tua. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai putera pakcikku, dengarkanlah berita tentang anak saudaramu ini. Maka berkatalah Waraqah, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi ke atas dirimu. Lalu Rasulullah pun ceritalah apa yang dia alami. Lalu Waraqah berkata apa? Itulah dia namus yang telah pernah turun kepada Musa. Namus ni asalnya macam nyamuk tau. Tapi yang maksud kat situ adalah malaikat. Sayang aku tidak muda lagi, alangkah rinduku agar dipanjangkan Allah umur sehingga aku turut mengalami ketika engkau diusir oleh kaum engkau nanti. Kan bagus kalau aku muda, aku boleh tolong kalau engkau kena halau dengan orang kampung kau nanti. Oh mak, lepas tu Nabi pun pelik. Aku mestilah pelik sebab kita baik kan. Orang baik kena halau, dia kata. Amukhrijiyah, dia kata. Dia kata amukhrijiyah hum. Dia kata, adakah mereka akan mengusir aku? Lalu Waraqah menjawab, memang, dia kata yang tu. Memang sesekali tidaklah datang kepada seseorang sebagaimana yang telah datang kepada Musa tu, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Kalau aku masih mendapati peristiwa itu kelak, aku pasti akan menolong engkau. Tetapi tak lama lepas tu Waraqah pun meninggal. Dan terhentilah wahyu beberapa lamanya sehingga duka cita pula Nabi. Rindu pula dia dekat Jibril. Asal dia takut tadi. Dah tengok dah tak ada apa-apa dah. Mana benda itu tu mana malaikat itu Yang kacau dia itu dekat atas bukit tu kan. Sampailah kadang-kadang Nabi kata apa tau, dekat dalam sirah ni dia kata, setelah ni maka dia telah didakinya puncak gunung, sedang dia termanggu-manggu, maka muncullah Jibril. Ya Muhammad, engkau sesungguhnya adalah Rasul Allah. Macam itulah. Mendengar suara itu, tenang balik Nabi. Lepas tu tunggu wahyu tak turun-turun, Nabi pun panjat, lepas tu Nabi termenung macam tu. Kalau ada dalam buku sirah, dia kata ada perasaan Nabi nak lompat daripada gunung tu. Disebabkan depression yang, maknanya tekanan yang sangat tinggi ni. Boleh? Jadi demi mendengar suara itu, datang balik Jibril waktu. Maka salinan hadis itu, sekianlah bunyi salinan hadis. Sesungguhnya engkau Rasul. Macam itulah. Yang ni Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini juga di dalam sahihnya. Maka ni hadis sahih lah. Dengan demikian dapatlah kita ambil kesimpulan bahawa hadis Aisyah ini sahih, bahawa ayat mula turun kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Apa makna alaq tadi? Zygot. Bahasa moden dia zygot lah. Jadi kalaulah Mat Saleh dia dalam awal tahun 1900 baru nak membincangkan mengenai human right, women right. Lepas tu dia nak ceritakan pasal apa lagi? Right ni. Apa lagi right ada kat dunia ni? Apa right lagi selain daripada human right? Animal right dan sebagainya. Maka Islam telah membincangkan mengenai zygote right. Bila Allah sebut pasal alaq, maka ahli fiqh semua fikir, apa hukum kita gugurkan alaq? Apa hukum kita, boleh tak dan sebagainya. Boleh? Maknanya orang dah bincang lama lah. 1400 tahun dulu dah bincang. Boleh? Kita baru 100 tahun lah. Maknanya lah. Tak sampai 100 tahun mungkin. Mengenai. Itu pun, diorang cipta human right tu pun untuk kepentingan diorang je. Betul tak? Betul ke tak betul? Setuju tak? Betul.
Time dia bunuh orang Palestin pun mana pakai human right. Time dia bunuh orang lain, negara lain semua. Daripada Takbai dulu semua. Lepas tu daripada Bosnia semua dulu. Tak ada human right langsung. Kalau dia kena, maka barulah orang guna macam tu lah. Dia orang pegang undang-undang. Baik, ada soalan? Dia ada soalan. Baik. Maka kita tengok kalimah dalam Ada tak ada beritahu berapa lama Ustaz? Yang berapa lama apa? Daripada Rasulullah terima Makluman tu. terima yang pertama tu Iqra tu, yang 5 ayat pertama tu dengan yang kedua tadi tak berapa lama. Dia tak tentukan berapa lama kat sini. Tapi kalau yang paling lama sekali pun selepas tu ada lagi yang sampai turun surah Ad-Duha. Ada mengatakan 6 bulan wahyu tak turun. Siti Aisyah tu. Apa dia? Cerita pasal Siti Aisyah tu kena apa tu ya? Fitnah tu. Bukan. Kan? Ada mengatakan 40 hari, ada katakan 4 bulan, ada kata 6 bulan lah paling lama. Sampailah Wadduha turun. Wadduha turun tu dalam keadaan semua orang kafir cakap, kau dah tak ada wahyu dah. Sampailah sebahagian mengatakan isteri Abu Lahab ataupun mungkin wanita lain mengatakan kepada Nabi apa tau? Dia cakap, Muhammad, syaitan engkau telah meninggalkan engkau. Dia cakap macam tu. Siapa syaitan tu yang dimaksud itu? Jadi agak stres sikit lah keadaan. Jadi masa tu turun surah Wadduha, Wal-laili idza saja. 284. Saja tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala tu marah. Allah kata tidaklah Allah meninggalkan engkau dan Allah juga tak marah pun kat kau. Lepas tu Nabi tenang baliklah. Wahyu tak turun jadi stres. Jadi kita mungkin tak merasai kot tahap stres yang Nabi rasai. Betul tak? Kan? Stres Nabi kan. Kena halau dengan orang kampung lah. Siapa pernah kena halau dengan orang kampung ni? Tak pernah lagi Pernah halau dek jaga dah pernah lah. Kena halau dek jaga pun dah sakit hati dah kan. Padahal kita nak bukannya nak mencuri pun kan. Itu pun dah pedih dah hati rasa kan. Hai, kau yang halau. Ni dah dia. Wahyu yang akhir tu surah apa tak? Wahyu yang akhir adalah surah Izajah. Al-Baqarah. Bukan Izajah Ustaz. Yang tu surah, yang ni ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Yang itu tu kan bukan yang Allah kata okey dah. Allah menerima Islam tu sebagai adil. Yang tu 80 hari sebelum Nabi wafat. Oh. Itu bukan surah Wahyu yang lah. terakhir turun adalah 21 hari sebelum Nabi wafat. Oh, okey. Ayat dia ayat surah Baqarah ayat 281. Yang penghabisan tu. Mana Rasul? Bukan. 281. Ilahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Itu juga. Bukan. Cuba baca. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma Itu ayat akhir. Tu ayat yang terakhir. Ayat ke berapa Ustaz? 281. Cuba buka je. Dia panjang ayat tu. Yalah. Ayat 281 surah Baqarah. Tak apalah, kita ambil pengetahuan sikitlah mengenai Quran. 31 hari, 40 hari sebelum Rasul wafat. 21 hari. 21 hari. 21 hari maknanya 3 minggu lah. Surat 41. Ayat bawah sekali tu. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat dia. Dan kamu semua bertakwalah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah
Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan mereka tidak akan dizalimi wahum la yuzlamun. Itu ayat last sekali. Yang tu 21 hari yang tercatat lah. Oh. Sebelum dia 21 hari adalah surah Al-Taubah ayat second last tu. Yang tu lebih kurang dalam 35 hari. Ya laqad ja'akum tu. Oh, laqad ja'akum. Oh, itu nak kerja akum tu. Laqad ja'akum tu 35 hari. Sebelum laqad ja'akum tu baru yang puan ni Kasma cakap tadi tu, iaitu dalam surah Lillahi Al-Maidah. ma'afisah. Akhir. Oh, Bukan. yang Allah terima Islam sebagai Yang adil. tu. Yang tu adalah 80 hari. Bila orang semua suka, lepas tu apa tu Khalifah Saidina Abu Bakar nangis kan? Lebih kurang lah. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat 3 sekejap ya. Betul lah. Ayat 3 tu. Yang tu 80 tahun lah, 80 hari sebelum Nabi wafat. Hambat keluar. Rumah sewa kan tu. Kalau duduk rumah sewa kadang kena hambat keluar. Ada. Masih biasa. Surah Laqad Ja'akum tu surah apa Ustaz? At-Taubah. At-Taubah. Tapi surah yang terakhir surah apa? Iza ja Nasrullah. Yang tu surah. Oh. Boleh? Baik, masuk semula dalam surah Zygot tadi tu. Dalam surah Zygot ni banyaklah cerita dia, tapi awal-awal 5 je menceritakan wahyu yang pertama tu. Kemudian barulah cerita mengenai Abu Jahal lah. Abu Jahal kat belakang-belakang tu lah. Tapi ayat dia pendek-pendek. Ini pun turun kali pertama juga Ustaz Yang mana? Yang lepas 5 tu. Tak, lepas tu surah lain. Lepas tu dia tercampur-campur tu. Masa bila yang diorang susun ni? Masa bulan Ramadan. Setiap malam Ramadan Jibril akan jumpa Rasulullah baca balik. Jibril baca balik daripada mula, Nabi pun baca. Lepas tu Nabi baca, Jibril dengar. Jadilah tadarus. Apa dia? Tadarus ke tadabbur? Tadarus setiap malam Ramadan yang kita buat tu. Ya. Tu tadarus tu daripada Nabi buat dengan Jibril tu. Lepas tu kita lah. Seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Macam lah. Baik, maka datanglah kalimahnya kat situ adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama turun bukan suruh solat tetapi suruh Baca. Baca. Bukan suruh puasa ke, bukan suruh apa, suruh membaca. Sebab daripada baca lah kita boleh Bacalah. beramal. Boleh? Beramal dengan Nak beramal mesti kena ada ilmu dengan baca lah. Maka datang ayat kalimah Iqra. Lepas tu Bismi Rabbika Alladhi Khalaqa. Kemudian Khalaqal Insana min alaq. Insana. Adakah Iqra tu memang baca ke ataupun dengar pun boleh? Baca tu maknanya belajar lah. baca lah. Baca. Termasuklah dekat Facebook semua tu. Kita menulis bacaan-bacaan benda yang, jadi kita kena tanamkan benda ni. Membaca dan belajar.
Ada lagi ayat. Baca, tengok, Ayat dengar yang semua. ada. Tu semualah belajar lah maknanya. Tengok dengar. Baca. Tapi yang paling senang sekali apa dia? Itu senang sekali. Apa Ustaz? Yang paling senang dengar lah kan. Dengar. Tapi dengar lupa copek. Apa dia? Kalau dengar lepas tu lupa lah copek. Baca. Tapi dengar yang paling faham kan? Nak ingat ke tu? Nak ingat kena tulis kan? Dan ulang-ulang. Kejap lagi Allah ada suruh orang. Menulis. Buatlah semua ni dulu lah. Tengok kataan tu. Rasanya semua tahu kot. Alak je lah Zaid kot. Yang lain semua Rob tahu. Khalaqa mana pun Khalaqa. Dengan nama Allah. Cipta. Dalam mencipta. Maka ayat bermula dengan Iqra. Iqra ni apa dia ni? Fi'il amar. Fi'il amar. Boleh? KN. Fi'il amar ni Allah pakai antara sebab Allah pakai fi'il amar. Dia domain apa ni? Kita bahas dulu lah. Anta. Fi'il amar. Baik. Kalau satu-satu fi'il amar dalam Quran, kenapa Allah pakai fi'il amar? Apa rahsia dia, cik? Fi'il amar adalah bermaksud apa tau? Suruhan. At-tajaddud. Tajaddud. Pembaruan. Apa dia? Pembaruan. Buat Al. Apa tu yang tercokik tu? Al-Taj. Ya. tajaddud. Dia nampak macam dal saya macam salah tulisan. Tajaddud. Jad. Walistimrar. Alif. Al-Taj. Dadu. Tajaddud. Wal. Istamiro. Istimrar. Bukan istamirar. Istimrar. Boleh? Maksudnya apa tadi? Baik, tajaddud ni sebab apa Allah suata. Jadi kalau fi'il amar, kita nak terjemahkan apa ni? Ya, Anta. Okey, jadi Bacalah. dalam dia domain apa tadi tu? Domain anta. Okey, dalam anta tu maka automatik anta jadi apa? Anta. Fa'il. Fa'il. Okey, yang ni adalah tujuan penggunaan ni dom merah ni kan di fa'il. Jadi engkau Muhammad bacalah. Engkau bacalah. Jadi penggunaan fi'il amar ni salah satu dia adalah bertujuan tajaddud. Tajaddud ni maknanya Berterusan. memperbaharui Oh, dan berterusan. dan Istimrar adalah berterusan. Jadi Allah saja pakai fi'il amar sebab ada dalam fi'il amar terkandung rahsia. Tajaddud ni maknanya macam ni. Up to date, up to date, up to date. Update lah orang kata. update. 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 Sentiasa up to date ataupun update. Tak ada lah baca buku dinosaur. Apa pun dah lah. Dinosaur dah tak ada. Boleh nak baca buku dinosaur tapi mak bapak kan suka dulu. Kecil-kecil semua ada buku dinosaur kan. Itu tadi sebut tajaddud istimrar. Mungkin boleh ubah kot konsep beli buku dinosaur tu kepada beli buku Nabi. Cerita pasal Nabi. Cerita pasal ciri-ciri Nabi, cerita pasal Nabi suka apa. Bagi budak-budak kenal Nabi lah. Bagi kanak-kanak kenal Rasulullah. Dalam kitab Mari Mengenali Kepribadian Rasulullah yang tu. Riwayat hadis tu Imam Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah tu, Syama'il tu je. Ada tu. Dalam kitab Syama'il lah. Baik bagi budak-budak yang tu. Mungkin kita boleh memperbarui kitab tu nampak lebih cantik, lebih menarik untuk kanak-kanak. Kerana kanak-kanak sepatutnya lebih mengenali Rasulullah daripada mengenal dinosaur. Kartun tu. Macam tu lah. Macam sekarang ni macam lagu Omar Hana kan, kanak-kanak kan. Dia buat lagu pasal Saidina Abu Bakar. Tu bagus lah tu.
Orang panggil tajaddud. Benda tu yang kita nak. Kita dah tak, bukan tak boleh baca buku lama-lama dinosaur ni, tapi dinosaur dah tak ada. Boleh? Bagi kenal sikit jadilah kan. Ini dia punya buku dia, ensiklopedia. Pasal dinosaur. Betul-betul nak buat budak jadi pengkaji sejarah dinosaur tu. Tak ada yang terjadut tu dal 2 tak yang ujung tu. Dia punya dal dia 2. Tajaddudu. Terjadut tu. Maknanya ada 3 dal lah. Tajad 1, du 1, du 1, 3. Kalau terbalikkan pun boleh ke Ustaz? Wastimror, tajaddud boleh. Tajaddud. 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 Istimror maknanya berterusan. Maknanya update dan konsisten. Istimewa tu macam konsisten dah. Konsisten. Kalau dalam bahasa Melayu konsisten apa dia? Berterusan. Berterus. Jadi membaca, menuntut ilmu tu mesti macam tu Istiqamah lah. tak? Tajaddud Istiqamah. dan istiqamah. Terusan. Konsisten. Apa dia? Berterusan. Kenapa dia tak guna perkataan Dalam bahasa istiqamah? Melayu panggil apa? Bukan berterusan. Dia ada satu perkataan yang kita jarang dengar. Sentiasa Persistent. Kan konsisten bahasa Inggeris asal dia. seimbang. Persis Ustaz. Persis. PERSIS. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dia panggil tunak. Oh, Tunah. Tunak. Aduh. yalah ada perkataan tu tapi tak pernah guna pun untuk tu. Nak dengar ni tunak ni. Tunah penglihatan, tunah pendengaran. Tunak. Tu tunak ni tunak. Tunak. Oh lain. Ada K. Okey tu mah. Semantuk. Sama ingat tu. Kalau tak ada K dia jadi yang dalam roti tu. Dalam laut. Ikan tu. Itu tunak ni berterusan ni Ustaz Istiqamah tunak. Oh. Roma. Berterusan. Tapi bahasa Melayu asli dia tunak. Tak pernah dengar. Ustaz. Tak pernah dengar? Bahasa Melayu apa panggil? Yang lama-lama? Tunak Tunak. Tunak. selama. Bahasa lama lah. Prosa lama. Dewan Bahasa. Kejap saya tengok dalam DBP jap. Melayu klasik Ustaz. Betul ke tak betul saya ajar ni kan? Kan risau salah pula. Melayu. Dah ajar baru nak check. Oh, Tapi Tunak. A E I O U. Okey, I Enak. O Tunak. topeng model trengkas. Tak ada dalam saya, tak ada. Tak ada dalam tu. Dalam kamus saya tak ada. Tu kamu siapa tu? Ini Oxford ke? kamus bukan lah. Fajar Bakti. Alif. Kurang bakti lah tu. Ya, Orang Fajar Bakti. bahasa. Orang bahasa. Tak ada. Jadadu. Tuna pun tak ada. Tuna pun tak ada. Ha. Dah boleh telefon nombor belakang tu minta duit balik. Apa pun tak ada tu. Tunak. Tajaddud. Tak ada. Fajar Bakti tak ada. Wal tu dan Istimror. Tuna ada. Tuna ni cacat. Kalau tuna. Ikan bukan? Ikan kalau tunak. nombor 2 terjemahan pertama tuna ni kecacatan, tuka kecil, tu yang kata tuna pendengaran macam tadi tu lah. Ataupun tuna juga boleh ikan di laut tu. Ataupun tuna adalah awalan asing yang mempunyai mis tuna karya, tuna netra dan tuna tususila. BL. terpacak ke dalam Fa'il dah ada, fa'il ada. Okey dah selesai dah. Tuna. Tuna pula dah. Iqra' ni. Tapi Iqra' mesti disusuli dengan Bismi Rabbika. Maka B makna apa tu? Dengan nama Okey, maka B dekat mana ni? Jumpa dia. Dar. Harfu jar. harfu B. Okey, kemudian ismi akan jadi
Isim. Majrur. Kenapa Isim. baris bawah ni? Isim. Majrur. Ya, majrur. Majrur. Terus. Dan Robbi kenapa baris bawah ni? MI. MI. Okey, dengan nama tergantung kan. Nama siapa? Ha. Nama Nama Tuhan. Tuhan. Dan Ka akan jadi MB. Domir. Ya. MI. Ai. MB. MI juga dengan nama Tuhan. Tuhan siapa? Tergantung gitu. Tuhanmu. Tuhanmu. Empire juga Bukan mangsa tu Ustaz kan? Mana ada maksud fi'il tak ada? Sorry. Fa'el lagi ni. Yang ni Mabni. Allah tak sebutkan sebab baca sahaja apa yang bermanfaat lah. Tapi mesti dengan nama Tuhan. Maknanya kita kalau baca benda yang tak bermanfaat, jarang kita baca bismillah. Kenapa Ustaz kata tak ada fa'il Ustaz lah? Mana ada fi'il? Fi'il ni kalau kita kata ni mangsa kepada siapa? Mangsa kepada pelaku dia lah. Pelaku dia Tak, fa'il mangsa tadi. kepada perbuatan apa? Iqra'. Takkanlah kita nak kata bacalah engkau tu. Okey. Takkan nak baca Muhammad. Boleh tak? Oh, maksud Ustaz tak ada fa'il kepada ka tu lah kan. Walaupun iqra' tu fa'il kan. Fa'il. Iqra' fa'il, engkau fa'il, pelaku dia. Okey, mangsa dia mestilah buku ke, Quran ke kalau untuk perbuatan baca ni. Yang ni dengan nama Tuhan kau. Takkan kau ni nak jadi mangsa. Dengan nama Tuhan. Bangsa bagi baca. Takkan nak baca kau kot. Faham tak? Bukannya nama Tuhan tu ke mangsanya? Tak Ustaz Tak. Allah tak bagi spesifikkan, tetapi benda yang bermanfaat lah. Tetapi mesti ingat Allah. Okey. Mesti dengan nama Tuhanmu. Maknanya lillahi ta'ala lah baca. Bacalah sains ke, matematik ke apa, tak kisah. Bacalah. Tak ada MB tak ada. Apa dia? MB tak ada. MB bukan tak ada, mahzuf lah. Hidden. Sedangkan baca memerlu tak kepada mangsa? Perlu. Perlu, tapi Allah tak sebut mangsa tu. Tersembunyilah. Maksud dia kat situ umum lah. Kan kalau Allah kata Quran kan, orang dah tak baca benda lain nanti. Sedangkan kita perlukan banyak ilmu. Astronomi, ilmu berniaga dan sebagainya. Boleh? Tak letakkan mangsa. Ya, kemudian al-lazi ni isim apa ni? Al-lazi mausul. Isim mausul tapi dah terjemah ada yang, dia jadi apa? Kalau yang Sifat. sifat. Boleh? Sifat, jadi sifat. Sifat. Baik, Puan Hasnah. Dia akan jadi sifat. Puan Hasnah ada tak tu? Ada. Okey, kod yang kedua kalau yang sifat. Kalau tergantung tadi sebelah dia apa? Tadi MI, boleh? MI. Kalau Tergantung tergantung MI, kalau yang sifat macam tu. Boleh? Baik, dan khalaqa apa dia ni? Cipta. Cipta. Fi'il apa ni? Madi. Fi'il madhi domer. Huwa. Balik kepada Allah. Ya. mana ada Allah dalam Tuhan. Tuhan ni. Rabbi. Boleh? Yang mana dia telah ciptakan. Huwa jadi apa? Wa jadi di fa'il. Fa'il. Boleh? Pelaku dia. Lepas tu Allah terangkan lagi sekali. Khalaqa. Sama lah macam ni. Fi'il dalam dia ada huwa agak. Huwa balik kepada sana tu. Baik, fi'il ada, fa'il ada. Insan jadi apa? Allah telah menciptakan manusia. Manusia jadi MB bahasa Arab apa dia? Maklum bi. Maf'ulun bih. Mangsa. Baris atas. Baris atas mangsa. Kemudian datang huruf jar, selepas jar apa dia? Majrur. Ustaz nak tanya yang insan baris atas tu yang nun tu baris atas ke ataupun nun ni ujung, kita baris ujung lah. okey. Kalau bincang pasal baris tu baris ujung ni lah tu.
Okey. Majrur. Min jorok. Majrur. Ustaz, dia ada tanda dua sebab tak ada alif lam kan Ustaz? Dah ada dua syarat dia. Tak ada alif lam dan Mudhaf, tidak mudhaf. Tidak tidak bersandar. bersandar. Okey, cantik. Bersandar. Macam ni tak ada alif lam tak? Tapi dia sandar. Kalau tak baca baris dua ni, Rabbin. Tapi dah ada sandar. Macam ni tak ada alif lam. Patutnya Jadi- ismin. Tapi dia sandar. Oh, jadilah bismi tu. Ismi tu. Macam mana nak tahu dia sandar? Kalau sebelah dia MI tu dia sandar tu. Yang ni sebelah dia MI, ha, ni sandar ni. Dan ka tu Kopi kenapa tak sandar. tanwin tu? Ka ni kenapa tak kan Rabbikan dah? Padahal dia tak sandar dah. Dia tak ada alif lam. Dia tetap Ustaz. Ayuh, Fa dia mabni. tetap. Mabni. Dia mabni. Mabni. Sifat. Maka Allah beritahu saya tu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dalam suku pertama sahaja, iaitu bacalah, telah terbukalah kepentingan pertama di dalam perkembangan dunia ni, agamanya ini. Selanjutnya Nabi disuruh membaca wahyu yang akan diturunkan kepada beliau atas nama Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah, iaitu daripada air lelaki dan perempuan. Setelah 40 hari lamanya air itu menjelma menjadi segumpal darah. Daripada segumpal darah kelak menjelma pula melalui 40 hari menjadi segumpal daging. Yang tu nama dia mudghah. Yang segumpal darah tadi nama dia alaq. Macam itulah. Nabi bukanlah orang yang pandai membaca, beliau adalah buta huruf, tidak pandai menulis, tidak pandai yang tertulis, tetapi Jibril mendesaknya juga sampai 3 kali supaya dia membaca meskipun dia tidak pandai membaca. Namun ayat-ayat itu akan dibawa langsung oleh Jibril kepadanya, diajarkan sehingga dia dapat menghafalnya di luar kepala. Dengan sebab itu akan dapatlah dia membacanya. Nak ke Nabi ni otak dia kuat tak? Kuat kan? Saya fikirlah kalau Jibril turun kat saya bagi wahyu, saya lupa. Ustaz, jangan Ustaz. Apa dia? Jadi Nabi Abuk, baru. tak ingat dah. Jadi taklah kalau kita nak fikir saya punya akal ni lah. Yo, Andai Ustaz. kata datang sekali baca, tak ingat. Okay, kalau Jibril balik tu habis sekali dengan ayat-ayat tadi dia baca tu. Rasulullah dia macam komputer melekat terus. Dia macam komputer tau. Otak Rasulullah ni dia bijaksana lah, dia sangat cerdik. Jadi Allah kata itu, Syekh Muhammad Abduh dalam dia menerangkan bahawa Allah berkuasa menjadikan manusia semua lah. Ni cerita pasal Nabi lah. Menerangkan 3 kali bahawa Nabi disuruh baca, 3 kali pula Nabi menjawab dengan jujur bahawa beliau tidak pandai membaca. Maka buat meyakinkan baginya bahawa sejak saat itu kesanggupan membaca itu sudah ada padanya, apatah lagi dia akan membaca, dia adalah insan yang kamil, manusia yang sempurna. Banyak lagi yang akan dibacanya di belakang hari. Yang penting harus diketahui ialah bahawa dasar segala yang akan dibacanya kelak tidak lain hanyalah dengan nama Allah jugalah. Maka Nabi ni dah bersedia, tapi kan Nabi ni jujur dia sampai macam tu lah. Dah kono dah baca, kalau saya baca je apa-apa. Kalau kita kan maknanya Nabi ni dia memang telus, sangat telus orang. Daripada watak-watak, daripada ayat sirah sejarah ni kita nampak dia telus, sangat telus. Bayangkan kalaulah contoh saya dapat satu arahan lah daripada Tuan Munir contohnya. Ustaz nanti macam mana? Ustaz cakap dekat sini macam mana? Okey. Jadi saya pun sampailah, tapi saya takkan sebut bacalah, katakanlah wahai Fazrin. Tak ada. Tak ada kalimah kul. Kalau saya lah kan, kalau kita sampaikan kalimah kul pun Nabi sebut. Qul huwallahu ahad. Sedangkan kul tu maksud dia apa? Muhammad, engkau bacalah. Dia Allah yang Maha Esa tu. Sampai tak maksud yang saya nak sampaikan tu? Word by word lah maksud Ustaz. Word satu-satu tak jatuh tu.
Kalau kita potong-potong sikit lah kan. Amanah Ustaz kan. Dia amanah, dia bijaksana, lepas tu dia jujur. Semua ada lah kat dia. Walaupun kita belum bertemu secara fizikal daripada depan kan. Tapi daripada sejarah nampak dia amanah sangat. Telus. Boleh? Lurus dan telus. Boleh? Cukuplah tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.